Okey, buku-buku teks. Surat 46. Ke surat 40. Ke surat berapa Ustazah? 46. 46. Sebelum ni kita ada belajar selepas ibu Nabi meninggal, siapa yang jaga Nabi? Datuk Nabi. Datuk Nabi nama apa? Datuk Nabi nama apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Selepas Datuk Nabi meninggal, siapa yang jaga pula? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi. bapa saudara Nabi. Okey, dan awak tulis hari dan tarikh. Hari ni hari Isnin. Sembilan, 16, 11. Okey, tulis. Tulis hari, tulis tarikh kat buku teks. Okey dah. Safi baru masuk, Mus'ab baru masuk, buku-buku teks. Buku surat 46. Buku teks 46. Buku teks sirah. Okey, selepas Datuk Nabi meninggal, Abdul Muttalib meninggal dunia, Abu Talib diangkat, dipilih menjadi pemimpin di kota Mekah. Abu Talib, pak saudara Nabi ni. Adik-beradik ayah Nabi. Abu Talib mempunyai akhlak yang mulia dan sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Hak penjagaan Nabi Muhammad SAW telah diamanahkan kepada Abu Talib bapa saudaranya. Selepas Abdul Muttalib meninggal, Datuk Nabi meninggal, Abu Talib diamanahkan untuk jaga Nabi Muhammad SAW. Okay, Abu Talib mempunyai anak yang ramai dan tidak mempunyai harta yang banyak. Anak yang ramai. Salah seorangnya bernama Ali. Ali tu sepupu Nabi. Abu Talib memelihara, walaupun Abu Talib ni orang susah, pak saudara dia orang yang susah, anak ramai, harta tak banyak, tapi pak saudara dia jaga Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Dia jaga anak saudara dia macam anak sendiri.
Walaupun harta tak banyak, anak ramai, tapi bapa saudara dia tak pilih kasih antara anak sendiri dengan anak saudara. Garis tak? Apa Ustazah garis kat depan ni? Buku tab muka surat 46. Kisah tentang Abu Talib. Sebelum ni kita ada belajar tentang Abdul Muttalib, datuk Nabi. Ni Abu Talib pula. Selepas Abdul Muttalib meninggal, datuk Nabi Abu Talib pula yang jaga Nabi Muhammad. Ali Arahanah. Nanti awak tak faham pula Ustazah ajar. Ustazah cerita tak dengar. Abu Talib. Selepas Abdul Muttalib meninggal, datuk Nabi, siapa yang jaga? Abu Talib. Bapa saudaranya sendiri. Jaga Nabi Muhammad. Okey, muka surat seterusnya. Muka surat 47. Okey, walaupun Nabi masih kecil, baginda sangat menghargai kasih sayang yang dicurahkan oleh bapa saudaranya itu. Masa tu Nabi Muhammad umur 8 tahun masa atuk dia meninggal, datuk dia meninggal, Tok Ki dia meninggal. Masa tu umur 8 tahun. 8 tahun tinggal dengan Abu Talib, pak saudaranya sendiri. Sampailah Nabi Muhammad besar. Okey, untuk membantu yang kedua, untuk membantu bapa saudaranya yang miskin, Nabi mengambil upah menggembala kambing. Nabi Muhammad dia nak bantu, nak tolong bapa saudaranya sendiri yang miskin, harta tak banyak, anak ramai. Nabi Muhammad buat apa? Dia menggembala kambing. Gariskan Nanti kalau ada soalan, dia tanya, apakah pekerjaan Nabi ketika Nabi kecil? Menggembala kambing. Okey, yang ketiga. Apa yang terjadi kepada Abu Talib? Rezeki Abu Talib bertambah setelah memelihara Nabi Muhammad. Seperti peristiwa Halimatus Sa'diyah tu. Selepas Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, jaga Nabi, susu kambing, susu unta, banyak keluar susu. Sama juga dengan Abu Talib. Rezeki Abu Talib semakin bertambah setelah jaga Nabi Muhammad. Okey. Okey, yang keempat, yang ni penting juga. Semasa Nabi berumur 12 tahun, Nabi telah mengikut Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Umur 12 tahun ni,
darjah 6. Muda lagi, kecil lagi. Pergi ikut bapa saudaranya. Abu Talib berniaga di Syam. Dah garis belum? Dah? Safiq Amna dah? Okey. Yang seterusnya, Nabi tinggal bersama Abu Talib sehingga Nabi berusia 25 tahun dan berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Dari umur 8 tahun. Selepas datuk dia meninggal, Mukhlis buku surat 47, buku teks. Selepas Datuk Nabi meninggal, Nabi umur 8 tahun sampailah Nabi umur 25 tahun. Nabi tinggal dengan Abu Talib, pak saudaranya. Okey, dah habis garis? Dah selesai garis? Mukhlis dah? Ni kisah tentang Abu Talib, Mukhlis. Abu Talib, Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Pak saudara Nabi. Adik-beradik Abdullah, ayah Nabi. Okay, yang lain dah. Ulfah dah. Paulah. Okey, dah. Dah habis cerita pasal Abu Talib. Ni buku surat 48. Kisah tentang akhlak Nabi. Macam mana perangai Nabi, tingkah laku, perilaku Nabi Muhammad semasa kecil. Muka surat 48. Akhlak Nabi semasa Nabi kanak-kanak lagi. Apakah akhlak Nabi Muhammad? Okey. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Allah kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Allah sendiri kata dalam Al-Quran, dia kata apa? Nabi Muhammad ni contoh teladan yang baik, yang perlu kita ikut. Apa contoh akhlak Nabi Rasulullah kita perlu ikut? Okay, sebelum tu, anak-anak kena faham apa maksud, apakah erti akhlak mulia? Apakah erti akhlak mulia? Akhlak mulia ialah tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik. Contoh akhlak mulia apa? Menolong ibu bapa, tidak berbohong, jujur. Tu akhlak. Gariskan, apakah maksud akhlak mulia? Contoh akhlak yang lain, apa dia? Amanah. Bertanggungjawab. Okey, nanti kita akan ikuti apa
akhlak Nabi. Ada beberapa kisah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Dengan orang kafir, Nabi berakhlak macam mana? Dengan orang Islam, Nabi berakhlak macam mana? Okey, muka surat seterusnya, 49. Nak habis dah tajuk ni. Empat puluh sembilan. Macam mana akhlak Nabi Rasulullah SAW. Okey. Sejak kecil, Nabi dididik dan dibesarkan dengan akhlak mulia. Bagaimana akhlak Nabi? Baginda seorang yang rajin dan jujur dalam melakukan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nabi Muhammad seorang yang jujur. Apabila bercakap, baginda tidak pernah berbohong dari kecil. Dari kecil sampailah Nabi wafat, tak pernah berbohong. Kita pernah bohong tak dengan mak ayah? Mak ayah tanya, solat tak? Solat dah. Dah solat dah. Tapi tak solat. Kita pernah berbohong tak dengan mak ayah? Lagi apa lagi? Mak ayah tanya, apa puasa penuh tak hari ni? Puasa. Dalam bilik air minum air. Dalam tandas minum air pahit. Berbohong dengan mak ayah. Jangan bohong dengan mak ayah. Dengan mak ayah ke, dengan guru ke, dengan kawan-kawan, dengan semua orang. Jangan berbohong. Kita ikut akhlak Rasulullah. Tidak pernah berbohong. Okey, lagi. Baginda tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keji. Kata-kata yang tak baik, Rasulullah tak pernah keluarkan. Sebaliknya, baginda sentiasa berlemah lembut. Contohnya, ada satu peristiwa Nabi Muhammad pernah berhutang dengan seorang lelaki. Lelaki tu minta hutang dengan Nabi. Lelaki tu saja. Dia nak nak uji Nabi. Dia nak uji Nabi, minta hutang dengan Nabi. Minta duit dengan Nabi. Dengan perangai yang tak elok, yang tak baik. Tapi Nabi Muhammad sabar. Dia tak keluarkan kata-kata yang tak baik. Dia berlembah lembut. Okey, seterusnya. Kehidupan Nabi Muhammad jauh dari perkara yang melalaikan. Dari kecil, ada satu hari tu, masa Nabi Muhammad kecil, Nabi pernah diajak untuk tengok orang menyanyi. Ibaratnya macam pesta lah, pesta. Ada nyanyian, ada tarian. Kawan-kawan Nabi Muhammad ajak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ni seorang Rasul. Allah jaga perangai dia, Allah jaga akhlak dia, Allah jaga hati dia. Pada malam tersebut Nabi Muhammad rasa mengantuk, tak jadi pergi ke pesta yang diajak oleh kawan dia. Pesta, ada tari menari, menyanyi. Tu perkara yang melalaikan tu. Nabi Muhammad tak pernah buat perkara-perkara yang melalaikan dalam hidup dia. Yang seterusnya, Nabi juga tidak pernah minum arak dan berjudi. Orang Arab jahiliah dahulu, masa sebelum Islam datang, orang Arab masa tu, orang Arab masyarakat Quraisy,
musyrikin Mekah Quraisy, dia suka minum arak. Minum arak, berjudi, berzina. Tapi Nabi Muhammad dari kecil sampailah Nabi wafat tak pernah minum arak, berjudi. Okey dah? Okey, seterusnya Ustazah nak kongsi video. Awak tengok elok-elok ya. Kisah Nabi. Yang ni kisah pertama, kisah Nabi dizalimi nenek Yahudi. Seorang perempuan tua yang beragama Yahudi. Dia buat apa kat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad buat apa kat nenek tu? Dengar tak suara video? Dengar? Dengar? Okey. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Anyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata, si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini, dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini. Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu? Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras.
Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitikkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus, malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Okey. Faham ke tak? Ni bahasa Indonesia. Faham enggak? Faham? Kok enggak faham sih? Okey, cerita dia nenek tua dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni selalu melintas depan rumah dia tu, melalui depan rumah nenek tua tu. Nenek tua tu Yahudi, seorang Yahudi. Dia tak sukalah Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad orang Islam. Jadi dia buat apa? Dia selalu buang sampah kalau Nabi Muhammad lalu. Lepas tu setiap hari dia buat macam tu. Pada suatu hari nenek tu tak buat. Nenek ada dalam rumah. Nabi Muhammad tanya mana nenek tu. Nenek tu punya sakit. Tak ada siapa yang jaga nenek tu. Nabi Muhammad pergi rumah dia, pergi tolong kemas rumah. Jadi nenek tu terkejut. Kenapa Nabi Muhammad buat macam tu? Sedangkan setiap hari nenek tua tu menghina Rasulullah. Jadi dia menangis, nenek menangis. Dia pun terima hidayah daripada Allah dan masuklah Islam. Nabi Muhammad tak pernah marah, sabar dengan nenek tu. Walaupun dihina setiap hari. Okey. Kisah seterusnya. Yang ni dengan pengemis Yahudi buta. Tadi nenek tua Yahudi. Ni pengemis. Pengemis lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat.
Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Hmm, Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Hmm, am, hmm, Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Am, hmm, ah, eh, eh, huh, Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Hah? Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Okey, kisah yang kedua, yang tadi Nabi Muhammad dengan pengemis buta. Pengemis buta. Nabi Muhammad setiap hari, semasa Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad setiap hari datang kat pengemis tu, dia menyuapkan roti kepada pengemis tua tu. Selepas Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar, tadi Saidina Abu Bakar, sahabat Nabi, dia datang rumah anak dia nama Aisyah, isteri Nabi. Dia tanya, benda apa yang ayah tak buat lagi? Apa yang Nabi buat, ayah tak buat. Aisyah pun bagi tahu semua benda dah ayah buat kecuali satu benda, iaitu bagi makanan kat pengemis tua tu. Jadi esoknya Abu Bakar pergi kat pasar, suapkan roti kat pengemis tu. Tengah-tengah suap, pengemis tu dia hina Rasulullah. Dia kata apa? Rasulullah seorang yang gila. Dia kata Rasulullah ni macam-macam dia hina. Abu Bakar pun menyuap dalam keadaan kasar. Dia kata apa? Kamu bukan pemuda yang selalu menyuapkan makanan kepadaku. Dia kata macam tu. Lepas tu Abu Bakar kata apa? Betul lah, selama ni aku yang menyuapkan makanan. Lepas tu Abu Bakar pun bagi tahu perkara sebenar. Sebenarnya orang tu dah meninggal. Dan orang tu ialah Rasulullah. Selama ni dia yang hina Rasulullah. Rasulullah buat baik kat pengemis tu. Pengemis tu selalu hina. Dia kata Rasulullah gila. Tapi video terakhir, nampak tak? Nampak kan? Tapi nampak tak? Nampak tak Akif Ayat? Nampak?
Okay, video terakhir tentang sifat Nabi. Lagu. Empat sifat Nabi. Atas lagi. Jap. Warna ungu dah habis. Nah, biru ada. Hana nak ungu. Ha? Abang Omar tahu. Biru campur merah jadi ungu. Yeay. Bijaknya Umar. Fapona. Itu antara sifat-sifat Nabi. Oh. Apa lagi sifat-sifat Nabi? Ada 4 yang paling utama. Empat sifat Nabi. Wah, atuk. Mama. Wow. Berkata benar itu siddiq, buat dengan betul amanah, ajarkan Islam itu tabligh, bijaksana itu fatona. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat Nabi yang kita patut contohi. Barulah boleh jadi hebat. Nabi Muhammad jujur, Nabi pemimpin yang Amanah, Nabi ajarkan Islam, Nabi bijaksana. fatona. Nabi Muhammad kekasih Allah, insan mulia, cahaya terangi alam semesta. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat, ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat, ikutan kita semua. Kenapa? Berkata benar itu siddiq, buat dengan betul amanah, ajarkan Islam itu tabligh, bijaksana itu fatona. Nabi Muhammad membawa syafaat untuk kita, rahmat meliputi alam semesta. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat, ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat, ikutan kita semua. Sifat Rasulullah, Nabi Muhammad, kekasih Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, Nabi Rabbi Ghairullah, Muhammad Sallallahu, La ilaha illallah. Muhammad, Nabi kita hero yang terhebat, ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat, ikutan kita semua. Nabi kita hero yang terhebat, ikutan kita semua Muhammad. Rasulullah hero yang terhebat, ikutan kita semua. Nabi Muhammad jujur siddiq, Nabi pemimpin yang amanah, Nabi ajarkan Islam, Nabi bijaksana amanah, Nabi kita yang terhebat, ikutan kita semua. Yeay, siap pun reban kita. Alhamdulillah. Okey, dah habis.
Sifat Nabi Muhammad ada 4. Apa dia? Siddiq. Siddiq. Amanah. Tabligh. Fatonah. Kena ikut sifat Nabi. Siddiq berkata benar. Cakap benar. Lagi. Amanah. Buat kerja dengan betul. Amanah. Dikira amanah. Tabligh menyampaikan Islam. Fatonah bijak. Bijaksana. Okey, keluarkan buku aktiviti. Dah, buku surat. Buku surat berapa? 24. 24, okey. Hana. Nanti tengok Omar dah Hana. Okey, tulis hari. Hari ni hari. Muhammad. Name. Ya, Fatih Aswan tulis. Okey. Baik, mana pensel? Okey dah. Dah, Akih dah. Siap bagi lagi. Dah. Tulis tarikh, tulis hari. Warna kan? Okey, keluarkan pensel. Pensel warna. Warnakan jawapan yang betul. Pensel warna. Warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Okey, yang pertama. Yang pertama, Abu Talib. Yang baru masuk, keluarkan buku aktiviti. Yang baru masuk, keluarkan buku aktiviti muka surat 24. Okey, warnakan jawapan yang betul. Yang pertama, Abu Talib memelihara Nabi setelah kewafatan siapa? Yang pertama, ayahnya. Yang kedua, ibunya. Yang ketiga, datuknya. Apa jawapannya? Abu Talib, bapa saudara. Ia jaga Nabi setelah kewafatan siapa? Yang pertama ayahnya, yang kedua ibunya, yang ketiga datuknya. Mana satu jawapan dia? Datuknya.
Lepas datuk dia wafat, meninggal dunia, Abu Talib jaga Nabi Muhammad. Warna penuh yang ikut Ustazah buat ni, warna penuh. Ustazah yang kedua. Yang kedua, sebentar. Okey. Aduh. Ni sekejap. Ayah nak tukar ni sekejap. Sebab tu, gam dia dah tak kuat. Okey, yang kedua. Gas tu. Baca. Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Abu Talib ni siapa? Yang pertama, bapa saudara Nabi. Yang kedua, datuk saudara Nabi. Yang ketiga, moyang saudara Nabi. Siapa Abu Talib ni? Yang pertama, bapa saudara. Yang kedua, datuk saudara. Yang ketiga, moyang saudara. Apa jawapan dia? Moyang saudara. Moyang saudara main mana pula? Bapa saudara Abu Talib. Bapa saudara. Bapa saudara. Abu Talib adik-beradik ayah dia. Bapa saudara. Bapa saudara, adik-beradik ayah. Bapa saudara. Ustazah. Ya. Rumah saya tak ada api. Ya. Terputus. Wi-Fi terputus. Terputus. Wi-Fi terputus. Akif Ayat. Buat sendiri boleh? Jalan pergi. Boleh buat sendiri? Ke nampak tak Ustazah buat ni? Dengar je kan? Pelarian. Okey, Nabi berniaga. Yang ketiga, Nabi berniaga. Kat mana Nabi berniaga? Yang pertama, Mekah. Yang kedua, Madinah. Yang tiga, Syam. Nabi Muhammad ikut Abu Talib. Nabi Muhammad ikut Abu Talib berniaga di mana? Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syam. Apa jawapan dia? Safi. Apa jawapan dia? Nabi Muhammad berniaga kat mana? Mekah, Madinah, Syam. Syam jawapan dia. Syam. Dulu pusat perniagaan yang benar ialah Syam. Akif Ayat, kalau wifi terputus tak apa. Cuba buat sendiri latihan aktiviti. Muka surat 24, 25 kalau tak jelas Ustazah ajar buat aktiviti ni, awak buat sendiri tak apa. 24, 25. Muka surat 24 dan 25. Okey, yang lain dah ke warna? Dah. Dah ke yang lain? Ustazah. Dah ke Safi? Okey, yang keempat. Nabi berkahwin ketika berusia 25 tahun. Dengan siapa? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Aisyah binti Abu Bakar. Mana satu?
Isteri Nabi yang pertama ni, Khadijah binti Khuwailid ke Aisyah binti Abu Bakar? Khadijah. Ya, Khadijah. Kita ingat tu. Okey, dah siap? Dah. Okey, dah siap. Latihan yang terakhir. Muka surat 25. Dah. Okey, tuliskan sifat mulia. Pilih mana satu sifat mulia. Sifat mulia Nabi Muhammad. Okey, yang pertama bercakap benar. Sifat mulia, cakap benar. Dah. Ha? Mulia. Bercakap benar. Sifat mulia. Tulis. Tulis dalam kotak yang disediakan. Bercakap benar. Bercakap benar. Dalam bahasa Arab kita panggil Siddiq. Bercakap benar. Siddiq. Dah? Dah. Yang kedua, amanah. Amanah, sifat mulia. Antara sifat Nabi Muhammad. Amanah. Aman. Apa maksud amanah? Jika diberi satu tugasan, satu kerja, kita buat dengan elok. Kita buat dengan betul. Tu maksud amanah. Yang ketiga, lemah. Lemah lembut. Lemah lembut. Antara sifat Nabi. Lemah lembut. Lemah lembut ni bukan lembut. Macam perempuan tu. Bercakap dengan lemah lembut. Okey. Yang keempat, berbudi. Berbudi bahasa. Berbudi bahasa ni kita layan orang tu dengan lembut, dengan sopan je. Berbudi bahasa. Cakap dengan orang sopan. Tak cakap kasar. Layan dengan orang baik. Berbudi bahasa maksud dia. Ni
akhlak kita dengan manusia, antara manusia. Binatang pun kita kena berbudi bahasa dengan binatang pun. Layan dengan baik. Jangan pukul binatang. Berbudi bahasa. Jumpa dengan kawan kita, layan dengan baik. Berbudi bahasa maksudnya. Okey, dah? Okey, seterusnya berbohong. Akhlak sifat mulia ke? Tak, berbohong. Tak baik. Jangan sesekali berbohong. Sama ada dengan ibu bapa, dengan kawan-kawan, dengan guru, tak boleh berbohong. Okey, khianat. Khianat? Ya ke khianat? Tak. 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 Jadi jawapan yang terakhir ialah sabar. Okey dah? Okey. Kalau dah habis, maka berakhirlah. Berakhirlah kelas kita pada pagi ini. Dah habis dah? Fatih dah? Okey, baca doa. Baca surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.